أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه أفضل الصلوات والتسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati lagi dikasihi Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekali yang saya hormati dan kasihi Tuan Haji Kamaruddin Ibrahim, Tuan Pengerusi majlis Tuan punya pada malam ini, iaitu Masjid Haji Yusuf, Tuan Pengerusi Masjid Darul Ghufran, sebagai tuan rumah pada malam ini, Tuan Haji Abdul Matin, tuan-tuan, puan-puan, ahli-ahli lembaga pentadbir masjid-masjid, Masjid Haji Yusuf, Masjid Ghufran, dan mungkin ada yang selainnya, Masjid Ansar bersama kita, Tuan Haji Ismail dan yang lain, para penggerak aktivis masjid, ibu-ibu, puan-puan, abang-abang, pakcik yang berada jemaah sekalian yang kami kasihi. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, dengan izinnya kita dapat sekali lagi mengadakan satu majlis yang mudah-mudahan majlis ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini kita lebih bersyukur kerana majlis kita pada malam ini kita bersama-sama dengan seorang yang saya yakin tidak asing bagi kita pencinta ilmu. Pencinta ilmu ni dia kenal, insya-Allah, ya. Kalau pencinta bola sepak, dia kenal bola. Seperti saya contoh. Malam ni pun risau juga ni, siapa nak main dah gol belum gol. Kadang-kadang dia jadi macam tu. Tapi pencinta ilmu, dia kenal siapa ahli-ahli yang bersama-sama, dan kebetulan pada malam ni dari jauh datang, sempat singgah pula daripada Kelantan singgah ke Pulau Pinang, Pulau Pinang datang ke Singapura. Lepas ni entah ke mana Ustaz. Ustaz kita yang semua kita, saya yakin, kasihi dan kita sayangi, Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, pensyarah di Kolej Islam Antarabangsa Kelantan. Tetapi yang lebih saya rasa tersohornya, pensyarah yang tidak asing di kaca TV di tanah air, di bumi Malaysia, dan juga di banyak juga corong-corong radio, termasuk yang kita sampai ke tempat kita di Singapura ini. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Tekannya. Okey, alhamdulillah. Ustaz sihat insya-Allah. Alhamdulillah khair wa afiat. Alhamdulillah. Ustaz Basit baru sampai petang tadi dan sempat satu majlis agak sederhana, dan sekarang ini pada malam ni masih bertenaga nampaknya. Alhamdulillah. Dan saya dipahamkan esok pagi Ustaz masih ada program lain di tempat-tempat yang lain. Jadi pada malam ini sebenarnya tujuan kita datangkan Fadil Ustaz Dr. Basit kita untuk berkongsi bersama dengan kita, tuan-tuan dan puan, pada malam ini satu topik yang saya kira sangat relevan dengan suasana kita pada hari ini, iaitu zaman kita hidup ini zaman banyak ujian. Ujian dalam bahasa Arab sebut fitnah, dan dia ada macam-macam bentuk dan sudut. Semalam saya yakin para jemaah semua yang solat Jumaat di mana-mana masjid, kita dapat dengar di mimbar-mimbar masjid antara ujian yang besar juga menghadapi umat Islam pada hari ini. Tempias dia sampai juga dekat kita di sini, iaitu kefahaman aliran yang dipanggil ISIS dan sebagainya. Ini pun satu fitnah besar, ujian kat kita. Tapi malam ni insya-Allah saya rasa Dr. Basit tak sembang pasal ISIS sangat kot. Dia ada cabang banyak juga yang lain kita akan dengar. Jadi sebagai permulaan mukaddimah, insya-Allah kita akan dengar sebagai permulaan. Saya minta kepada tuan guru kita
yang sebenarnya segan saya nak sebut sahabat saya ni, sebab masa belajar sama-sama dulu saya ni duk kena pial telinga dengan dia je. tak pergi sekolah, ponting kelas, belajar tak buat kerja. Ni kira abang saya, guru saya. Duk kena marah selalu. Jadi kita saya minta tolong insya-Allah Dr. Basit pada malam ni untuk memulakan, membuka majlis supaya kita dapat gambaran tentang apa yang kita maksudkan dengan fitnah akhir zaman ni, dan mungkin hubung kait suasana yang berlaku pada kita pada hari ini. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Jamaluddin selaku pengacara, pengurusi masjid, ahli-ahli yang terkuasa, para imam, asatizah, muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang mulia ini kita dapat bersama dalam majlis ilmu. Majlis ilmu yang dipilih perbincangan kita tentang fitnah, ataupun disebut dengan nama ujian. Fitnah ini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ala fil fitnati saqatu. Ingat, bila ada ujian, ada yang lulus dan ada yang gagal. Bila ada ujian, dua pasti berlaku. Yang lulus, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas melepasi halangan-halangan yang besar. Melepasi halangan yang besar, dan ada orang yang gugur di dalam ujian tersebut. Karena itulah kita akan dengar nanti nasihat ataupun taujih, bimbingan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita sentiasa minta berlindung dengan Allah Taala daripada fitnah ma zahara minha wa ma batan. Jadi fitnah ini berlaku dalam semua perkara. Fitnah yang paling besar yang menakutkan kita, iaitulah fitnah yang menimpa agama. Fitnah yang lain-lain, kalau berlaku, dia akan pergi setakat itu saja. Contohnya, fitnah pada tubuh kita, mungkin membawa kepada mati. Matilah kita. Tetapi fitnah agama, dia bukan berhenti setakat ini saja. Berpanjangan masuk dalam kubur sampai ke akhirat, tidak akan lepas. Maka ada beberapa hadis yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita supaya kita beringat. Iaitulah hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beri peringatan kepada kita, badiru bil a'mal. Nabi mengatakan, segera kamu melakukan amalan. Segera lakukan amalan. Kenapa? Fitanan, akan datang ujian. Akan datang ujian menimpa ke atas kita. Peringkat ujian mungkin, kalau kita sehat, kita tak buat ibadat. Bila sakit nak buat, letih dah kita. Tetapi waktu kita sehat, kita buat ibadat banyak. Ada solat berjamaah, hadir, tak tinggal.
sedekah, baca Quran, bantu orang susah, orang fakir miskin, kita buat. Bila sakit, apa kita dapat? Semua yang kita buat waktu sehat, waktu sakit, dapat pencen. Di sini ada ke istilah pencen? Ada Ustaz, ada. Ada ni? Mungkin orang kerja sini tak tahu dia punya skim pencen tu. Pencen ada. Malaikat mari tengok, tak pergi masjid dia ni. Malaikat yang jaga kita, hafazah, bagi tahu dia ni ahli masjid, tengok dalam rekod dia. Tapi dia tidak pergi kerana apa? Habasahumul uzur, kerana keuzuran mereka tak pergi. Maka ditulis pahala pergi masjid. Nabi beritahu kepada kita, badiru bil amal, segera lakukan amalan. Sama ada halangan yang akan datang, sakit. Halangan yang akan datang yang melibatkan kesempitan masa. Kita tak tahu apa yang akan berlaku. Tapi yang Nabi peringatkan dalam hadis ini, fitan kaqita'il lailil muslim. Nabi mengatakan akan datang suatu masa fitnah amya, fitnah yang tak nampak apa, seperti malam yang gelap gelita. Kita bila sebut malam, kita dah tahu dah malam tu gelap, kan? Tak ada orang kata malam cerah. Walaupun hari ni di tempat kita ini malam macam siang, lampunya nyala cerah sana sini, tapi malam tetap malam. Tengok ke langit gelap. Nabi kata qaqita'il lailil muslim, seperti malam yang gelap. Maknanya bukan sekat malam biasa, malam tak lampu. Sampai mereka mana? Yusbihur rajulu mu'minan, rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Pagi beriman, petang boleh jadi kafir, wal iyaz billah. Mana pagi kita duk baca Quran, kita mari solat, kita mengucap, kita dengar kuliah, beriman. Petang berjalan jumpa kawan-kawan, cakap hina Islam dan sebagainya, gugur balik. Wa yumsi mu'minan, petangnya beriman, wa yusbihu kafiran, pagi esok kafir balik, wal iyaz billah. Ini fitnah yang paling besar yang akan menimpa umat. Karena ketika itu manusia sudah duduk dalam kecelaruan yang begitu banyak, sampai peringkat kita tak boleh nak bezakan mana yang hak, mana yang batil. Nak beza tak boleh. Nak kata tersalah pun, orang baik-baik juga buat tu. Nak kata tak betul pun, orang Islam juga yang buat. Ia menyebabkan orang Islam sendiri terumbang-ambing, goyah pendirian, tak tahu nak letak di mana tapak hidup dia. Pagi beriman, petang kafir. Petang beriman, paginya kufur, wal iyaz billah. Maka para jemaah sekalian, arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang besar ini menunjukkan kepada supaya kita badiru segera. Apa yang kita boleh buat hari ini, iaitulah tahsin, kukuhkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara belajar, menghadiri majlis-majlis ilmu, dan menghampiri kepada dua sumber asal yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar semua kan dalam khutbatul wada', dalam khutbah yang terakhir Nabi sebut apa? Taraktu fikum amrain. Aku tinggal kepada kamu dua, kan? Quran kita dengan hadis. Jadi Quran alhamdulillah tak ada orang boleh kacau dia. Saya pun tak pasti di antara fitnah akhir zaman orang duk sibuk hari ni. Ini contoh fitnah. Dia kata pusat cetak Quran di Madinah tu. Nama pun salah, dia kata Raja Abdullah punya. Bila cetak je surah Al-Kahfi terpotong. Ini saya kata tak ada cerita ni. Coba buka Quran yang mari daripada Madinah yang warna hijau. Tak ada terpotong Al-Kahfi, tak ada potong. Tapi orang duk isar. Bukan sibuk dengan nak baca surah Al-Kahfi, duk sibuk Al-Kahfi tak ada lah, Al-Kahfi terpotong. Kerana kita disibukkan dengan perkara juz'iyat, perkara yang remeh, yang ranting, tapi kita tinggal yang asal. Bila mari Quran, kita lebih suka dengar cerita Al-Quran. Baca Al-Kahfi sibuk lalu. Berapa orang Ashabul Kahfi, berapa umur dia. Jadi
anjing dia tu jantan ke betina. Jadi itu yang kita sibuk. Allah SWT bawa cerita untuk pengajaran, ibrah. Innahum fityatun, tapi kita bagi pada juz'iyat yang lebih daripada itu. Itu hadis yang pertama. Nabi SAW ajar kepada kita supaya kita ambil peluang waktu kita senang, waktu kita ada kelapangan, kita belajar, kita beribadat pada Allah Azza wa Jalla, siap untuk bila mari waktu susah, waktu dalam ujian, kita sudah ada persiapan. Sehingga dalam hadis yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan hadis Nabi bersabda, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kamu kenal Allah Ta'ala waktu kamu senang, Allah Ta'ala ingat pada kamu waktu kamu susah. Kita hari ni waktu senang lara, tak ingat ke Tuhan dah. Tapi kalau susah baru cari ustaz dah, bawa air. Kadang-kadang bertukar ustaz imam dengan yang tukar sapu tu, sebab tak pernah pergi masjid. Tapi bila mari uzur, mari masa syiddah, kesusahan, bawa siap dengan air lagi. Saya nak jumpa imam ni, dia bercakap dengan imam dah pun, sebab tidak kenal. Maka kalau kita nak selamatkan diri kita, nak jaga kita daripada fitnah-fitnah yang ada ini, para jemaah sekalian, yang pertama sekali, ya'rif, belajar, ta'arruf ilallahi firraha. Waktu kita sehat, waktu kita senang, waktu kita tidak menghadapi masalah apa-apa, kita kenal Allah Azza wa Jalla. Kenal Allah Ta'ala di sini panjang cerita dia, iaitulah mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang sepatutnya kita kenal. Sebagaimana para jemaah hari ini sekalian, kita sentiasa baca kalimah thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi apakah kita mengetahui hak la ilaha illallah itu sendiri? Kita tahu ke tidak apa tuntutan dia? Apa yang sepatut kita buat bila mengucap la ilaha illallah? Apa pantang larang daripada la ilaha illallah itu, supaya kita berhati-hati, kita beringat, kita tidak melakukan perkara mudad yang menentang kepada la ilaha illallah. Maka ini arahan daripada Allah Azza wa Jalla. Suatu hari Sayyidina Umar Ibn Khattab tanya sahabat-sahabat, siapa di kalangan kamu orang yang ingat hadis tentang fitnah? Sedap. Umar tanya sahabat-sahabat, man minkum, siapa di kalangan kamu orang yang ingat, hafal hadis tentang fitnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang lain senyap belaka. Bangun seorang sahabat, nama dia Huzaifah Ibnul Yaman. Ingat nama dia? Tanda Huzaifah. Kalau ada yang nak dapat anak, tak ada anak pun cucu, letak nama Huzaifah ni, seorang yang hebat. Huzaifah kata, saya berani Huzaifah ni. Sehingga orang namakan Huzaifah ni sebagai pemegang rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hijrah Huzaifah ni berbeza dengan orang lain. Orang lain jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya, apakah amalan yang boleh masuk syurga? Apakah amalan yang paling baik, amalan yang paling afdal? Huzaifah kata, aku bila jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tanya anis syarr, tanya benda yang tak baik, makhafata an yudrikani, aku bimbang, takut nanti perkara yang tak baik itu menimpa ke atasku. Jadi kita kena seimbang hari ini para jemaah. Dalam istilah hadis dia panggil at-targhib wa tarhib. Ada hadis yang menggalakkan, suruh kita beramal, suruh kita buat, itu dia panggil targhib. Ada hadis dia panggil tarhib, menakutkan. Tapi kita hari ini targhib, kita suka. Kalau dengar hadis kelebihan, seronok selalu. Hadis kelebihan suka. Kadang-kadang kelebihan tu tak tahu mari di mana, lebih sangat. Tapi sedaplah dengar. Kalau mari hadis tarhib, hadis larang, hadis yang beri amaran, kita rasa payah ni, ustaz ni pun tak mesra pelanggan ni, tak mesra jemaah ni, asyik bawa hadis yang berat-berat aja. Haram tu haram ni, tak betul tu tak betul ni. Sudah. Huzaifah, kita kena belajar dengan
Huzaifah kata apa? Aku tanya benda yang tak baik kerana bimbang dia menimpa ke atasku. Jadi bila Huzaifah sebut, aku dengar Nabi SAW mengatakan, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi, fitnah seorang itu yang menimpa keluarga dia, yang menimpa harta benda dia, tukaffiruhas salah wasiyam wazakah, diampunkan dosa dia dengan salat. Kita hari ini banyak ujian kan, dalam kehidupan kita, keluarga ada ujian, ada ni, banyak masalah. Tapi bila kita salat, gugur kesalahan kita. Bila kita sedekah, terhapus kesilapan kita. Itu dia panggil dosa-dosa kecil dalam istilah pembahagian dosa. Oi, Umar kata, bukan ini yang aku nak dengar ya Huzaifah. Aku nak dengar fitnah mauj kamaujil bahri, yang gelombangnya seperti ombak di lautan. Mungkin tuan-tuan dengar sekejap awal tahun baru ni, lautan Hindi. Dengar lautan Hindi yang dikatakan oleh pemberita laut yang paling ganas. Mana Umar kata, aku nak dengar fitnah ni yang gelombangnya seperti gelombang di laut. Kata di Huzaifah radhiyallahu anhu, dia kata, bainaka wa bainaha, di antara engkau ya Umar dengan fitnah itu ada pintu. Ada pintu. Umar ni cerdik, khalifah. Umar kata, yuftah am yuksar. Pintu itu, pintu fitnah itu dibuka atau dipecah. Dibuka atau dipecahkan. Kata di Sayyidina Huzaifah, bal yuksar. Lah, pintu fitnah ini akan dipecah, bukan dibuka. Manakala buka, boleh tutup balik. Kalau pecah, khalas, terbukalah dia. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika itu diberitahu pintu yang mengawal fitnah itu, iaitulah Umar ibn al-Khattab. Ia mengawal fitnah, belum berlaku. Fitnah tidak banyak. Di zaman Sayyidina Abu Bakar tak timbul fitnah banyak. Yang ada golongan murtad sekejap, kamu dihabis. Mari zaman Sayyidina Umar bin Khattab, orang tak berani nak angkat kepala, sehinggalah Sayyidina Umar dibunuh. Terbunuhnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dianggap sebagai pintu fitnah telah dikoyak, telah dipecahkan. Kata Umar, izan lam yughlaq ba'dahu, kalau dipecah bermakna tak ada lagi tutup. Memang apa yang berlaku bila Sayyidina Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Yang hari ini tuan-tuan coba tengok dalam internet, cari kubur Abu Lu'lu'ah. Golongan Syiah Rafidah ambil kubur Abu Lu'lu'ah al-Majusi ni, dibuat macam istana mahligai besar dan dipuja setiap tahun. Mereka menulis Asy-Syahid Abu Lu'lu'ah. Sebab apa syahid? Sebab dia bunuh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini cerita. Maka itulah dipanggil fitnah. Bermula daripada zaman Sayyidina Umar, bila wafatnya Sayyidina Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Kemudian mari Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman 6 tahun memerintah. Kemudian berlakulah huru-hara sampai kepada peringkat terbunuhnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu wa arda. Jadi itu di antara hadis-hadis yang menyebut tentang fitnah yang menimpa umat ini, bermula daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Suatu hari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia kata, aku dengar MC lah kalau zaman kita ini, juru cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Maka orang berhimpun semua. Bila orang berhimpun, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang panjang. Nabi kata, tidak ada mana-mana nabi, tidak ada mana-mana nabi kecuali mereka akan beritahu kepada pengikutnya, kepada umatnya benda baik yang mereka tahu, dan memberitahu kepada umatnya, melarang umatnya daripada benda tak baik apa yang mereka tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ummatakum hazihi, umat kamu ini, yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dijadikan afiah
Kebaikannya di awal, di zaman Nabi SAW tenang. Zaman Sayyidina Abu Bakar tenang. Kemudian wa sayusibu akhiruha bala'un syadid. Di akhir zaman akan timbul bala yang besar. Akan timbul umur tungkirunaha, benda-benda yang akan berlaku ni kamu akan engkar, kamu tak boleh terima. Jadi apabila ketika datangnya ujian begini, ketika berlakunya ujian fitnah dalam agama ini, Nabi SAW beri garis panduan kepada kita. Nabi mengatakan, siapa dia engkar, man angkara man arafa bari'ah. Siapa dia mengenali fitnah, orang ini selamat. Wa man angkara salim. Siapa dia engkar, orang ini sejahtera. Illa man taba'a waradiya, kecuali orang yang mengikut, terpengaruh dengan fitnah, orang ini akan binasa. Ataupun dia tak ikut tapi radiyah, dia reda dengan fitnah yang berlaku itu, maka orang ini juga dikira orang yang bahaya. Ini hadis ya. Dalam panjang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faman ahabba minkum an yuzahzi'a 'alan nar, siapa dia nak diselamatkan daripada api neraka, fal ta'ti maniyatuhu wa huwa mu'min, biarlah dia mati dalam keadaan beriman walau apa terjadi. Jadi ini dipanggil fitnah yang menimpa kepada umat ini, fitnah yang besar, khususnya di zaman akhir zaman ini para jemaah, hasil daripada muqaddimah beberapa hadis yang saya sebut tadi. Iaitulah kita boleh simpulkan, fitnah yang melanda hari ini kita tak tahu ke mana hala tuju kita. Orang Islam, tapi apa nak buat? Mungkin tuan-tuan ikut perkembangan apa yang berlaku di Malaysia. Nak pakai laki-laki, nak pakai pakaian wanita. Bila pihak pengurusan Islam, pejabat agama kita larang, undang-undang di mahkamah syariah larang, mereka guna mahkamah sivil membatalkan undang-undang Islam. Ini fitnah. Sebab apa? Bagaimana undang-undang ini boleh membatalkan suatu syariat Islam yang memang jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jelas dalam peraturan Islam itu sendiri. Itu yang saya kata, maka kecelaruan, kejerubuan yang berlaku yang menimpa umat ini, maka para jemaah sekalian, baiklah kita sama-sama sentiasa ta'awwaz billahi minal fitan ma zahara minha wa batan. Amin ya Rabb. Sebagian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jalan dengan sahabat-sahabat, tiba-tiba dia tengok ada 5 atau 6 kubur orang kafir musyrikin. Nabi tanya sahabat, man ya'rifu sahibul qabr, siapa dia kenal tuan-tuan kubur ni? Orang kata ni orang zaman dulu, Rasulullah zaman jahiliyah dulu lagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka sedang diazab. Dan Nabi beritahu, laula alla tadafanu, kalau aku tidak bimbang kamu tak boleh nak kebumikan orang, la da'utullah an yusmi'akum azabal qabri, nasaya aku doa kepada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala perdengarkan kamu azab kubur. Dengan azab kubur, jadi macam mana kita nak kebumi orang? Dia panggil mati bersiri, tidak mati bersiri kan? Kita bawa mayat sampai kubur, dengar tempikan kuat, jatuh mayat, kita mati pula. Ambil orang lain pula bawa pergi, mati, jadi panggil mati bersiri. Kemudian Nabi kata, Nabi ajar pada para sahabat, ta'awwazu billahi min azabil qabr, naklah kamu minta berlindung Allah Ta'ala daripada azab kubur. Sahabat-sahabat semua kata, na'udzubillah min azabil qabr. Nabi kata, ta'awwazu billahi min azabin nar, minta berlindung Allah Ta'ala daripada azab neraka. Sahabat-sahabat semua kata, na'udzubillah min azabin nar. Kemudian Nabi kita sebut, ta'awwazu billahi minal fitani ma zahara minha wa batan, kamu mintalah perlindungan Allah Ta'ala daripada fitnah yang zahir, yang tersembunyi. Hari ini yang zahir kita nampak. Sahabat-sahabat semua berdoa, na'udzubillah minal fitan ma zahara minha wa batan, kami minta berlindung daripada fitnah yang zahir dan yang batin. Fitnah yang zahir, tuan-tuan boleh nampak. Tengok orang buat benda syirik cara terang-terang, sembah berhala, sembah pekong, pemujaan kepada dewa-dewa, itu jelas. Tapi ada di sana fitnah
Kadang-kadang boleh menjerumuskan orang ini kepada syirik, tetapi berlindung di sebalik perbuatan-perbuatan yang disandarkan kepada agama. Ini yang menakutkan. Maka menjadi sangat penting, sangat mustahak bagi kita para jemaah sekalian, apa yang kita sebut tadi, sentiasalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita minta Allah Subhanahu wa taala lindungkan kita dan keluarga kita daripada fitnah yang zahir dan yang batin. Minta dua-dua. Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma zahara minha wa batan. Boleh jadi nanti Ustaz Jamal tulis kot, lekatkan di tempat island, doa-doa maksur yang Nabi kita minta para sahabat supaya berdoa. Dan doa yang sentiasa kita baca, tuan-tuan saya yakin dah baca dah, di akhir salat kita sebelum salam, apa doa yang kita baca? Kan Nabi kita minta supaya kita minta berlindung daripada 4 perkara. Ingat tak? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Baca tak baca doa ni? Alhamdulillah, tuan-tuan dah baca. Kalau tak baca lagi, bagi saya, balik ni jangan tidur, kita hafal dulu doa ni sampai ingat. Doa ni maksur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca sentiasa di akhir solat. Solat lepas pada kita baca selawat, innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal, atau wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4 perkara ni memang asas. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada azab kubur, minta berlindung denganmu daripada azab jahannam, minta berlindung denganmu ya Allah daripada fitnah al-mahya wal mamat. Apa makna mahya wal mamat? Fitnah waktu kita hidup. Waktu kita hidup ada fitnah banyak. Fitnah orang kacau kita, orang dengki dengan kita, orang buat zalim kepada kita, orang ganggu, banyak fitnah. Itu fitnah hidup. Tapi yang besar fitnah al-mamat, fitnah ketika nak mati. Ini besar. Al-mamat di sini para ulama menafsirkan fitnah nak mati ni iaitulah ketika saat sakaratul maut. Kita dengar pendakwa-pendakwa kita cerita, orang-orang yang bertugas ni kadang-kadang dia ajar supaya mengucap la ilaha illallah, tak boleh kata, pusing kepala ke lain. La ilaha illallah pusing ke sini, tak mau kata. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, la ilaha illallah, ajar la ilaha illallah, dia ada sebut permainan-permainan yang sentiasa dia main. Kaki judi, sebut nama-nama judi dia. Peminum arak dia sebut mari segelas lagi. Jadi itu dipanggil fitnah mamat, iaitulah fitnah ketika nak mati. Ada lagi juga fitnatul mamat, iaitulah selepas kita mati, fitnah dalam kubur. Yang terakhir sekali fitnah syarril masih ad-dajjal, fitnah kejahatan ad-dajjal yang cukup menakutkan. Walaupun dajjal yang orinya, bapak dajjal belum keluar lagi pada hari ni, betul lah ramai sangat orang duk cakap dajjal dah ada dah timbul dah. Saya kata Nabi ajar kepada kita supaya ta'awaz, minta berlindung. Yang kau nak jumpa buat apa? Tuan-tuan jangan overdose, jangan berani sangat. Saya tak apa, iman kuat, mantap iman, jumpa dajjal tak terjejas lah. Siapa dia? Nabi daripada 1400 tahun. Kenapa Nabi kita ajar supaya minta berlindung dengan kejahatan dajjal? Kerana fitnah dajjal, fitnah yang cukup dahsyat. Ya, itulah mukadimah kita sebagai orang panggil gambaran kasar tentang fitnah yang akan menimpa kita, supaya kita beringat dan berhati-hati di dalam kehidupan kita sebelum kepada mamat, sebelum tibanya kematian. Itulah Ustaz Jamal. Masya-Allah. Jazakumullah. Saya rasa kita dapat satu gambaran yang sangat menyeluruh tentang apa yang disebut fitnah tadi. Daripada awal yang dibacakan hadis oleh Fadhil Ustaz Dr. Basit tadi, nampakkan kepada kita satu bayangan yang begitu mengerikan sebenarnya Ustaz, yang begitu mencemaskan kita sebenarnya. Akhir zaman Nabi SAW sebut dia akan berlaku dan sekarang ni sedang berlaku.
Dulu baginda SAW sebut dan kemudian berlaku dengan keadaan yang kita pula pada akhir zaman ni iman kita dalam keadaan yang kita sedia maklum. Tapi tadi saya tertarik sangat bila Ustaz katakan beberapa tips tadi dah diberi kepada kita. Ada doa-doa dia, doa-doa walaupun dia dah berlaku, pecah dah pintu fitnah pada zaman Sayyidina Umar tu sendiri radhiyallahu anhu, yang seolah-olah penghadang yang terakhir sekali. Dan fitnah yang tadi disebut terbesarnya dalam agama Ustaz, dalam agama kita, dengan fahaman-fahaman, dengan aliran-aliran yang songsang, yang sesat, yang mendakwa begitu begini. Baik, sebelum saya teruskan dengan soalan, sebenarnya tuan-tuan puan-puan, saya minta maaf tadi saya tertinggal nak sebut. Tuan-tuan puan-puan yang ada soalan, boleh sila hantarkan ke nombor ini 81463174. Sekali lagi saya ulang, nombor ni, kalau siapa tuan-tuan puan-puan ada soalan pada malam ini, insya-Allah kita akan cuba, kita akan saring dan kita akan pilih soalan-soalan yang lebih sesuai. Nombornya 81463174. Ni insya-Allah tuan-tuan puan boleh berikan, hantarkan soalan dan nanti kita akan lihat. Sebenarnya telah pun sampai kepada saya daripada pihak penganjur sendiri, beberapa ahlinya berikan soalan ni. Sebelum saya berikan soalan ni juga untuk kita teruskan Ustaz, ya, insya-Allah. Saya nak maklumkan dulu tuan-tuan puan, seperti saya maklumkan awal tadi, majlis kita pada malam ini sebenarnya juga adalah majlis kerjasama. Ya, majlis kita pada malam ni adalah untuk kita membantu pihak Masjid Haji Yusof untuk pembangunan masjid tersebut. Antara perkara-perkara yang ada pada malam ini, setakat malam ini tuan-tuan puan, ada tabung, pertama sekali ada tabung khas daripada pihak Masjid Haji Yusof. Tuan-tuan puan yang datang boleh infak nanti. Kemudian ada booth, ada, nak kata pondok, bukan pondok, ada meja di belakang sana, di luar bahagian foyer di belakang kita ada meja khas pihak Masjid Haji Yusof. Meja ni ada di situ dijual kupon Arnold's ni, untuk sesiapa yang nak infak. Kupon Arnold's ni untuk beli $12 satu kupon. Musim-musim cuti sekolah ni boleh manfaatkan insya-Allah. Boleh beli sambil-sambil nak tengok bola kat rumah ke, nak santai dengan keluarga, boleh order makan insya-Allah. Kemudian ada juga bahan ilmiahnya, majalah Solusi dan Al-Ustaz. Majalah Solusi, majalah Al-Ustaz ni saya rasa antara majalah yang tak asing bagi pencinta ilmu lah, yang banyak sumber-sumber bahan ilmiah, termasuk Ustaz Dr. Abdul Basit kita salah seorang panel juga Ustaz, ya. Ada ruangan khas, kolom khas untuk Dr. Basit dalam majalah tersebut. Boleh beli dengan harga $6 satu senaskah. Dan juga tuan-tuan puan-puan yang berminat, insya-Allah boleh juga menderma di booth ataupun di meja yang disediakan di belakang sana dengan bentuk wakaf kepada Masjid Haji Yusof, insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan, ni saya maklumkan secara umum. Selepas ni kejap lagi nanti bila dah habis, muslimah di atas, ibu-ibu, abang-abang, pakcik-pakcik di depan boleh manfaatkan. Ini antara yang kita harapkanlah dalam majlis kami. Ni cara kami Ustaz Dr. Basit, ya. Kami di Singapura ni bukan macam di Malaysia. Masjid-masjid di sana jabatan agama sponsor, Kementerian Agama, kerajaan bagi. Kita dekat Singapura ni semuanya atas usaha nilah masyarakat Islam kita. Ni pun satu ujian juga, tapi alhamdulillah Allah lapangkan Ustaz, insya-Allah. Baik, sekarang ni sementara tabung pun masih dijalankan, tuan-tuan puan, ada soalan-soalan yang dah sampai ni dulu saya nak mulakan. Saya nak bacakan dulu antara soalan yang telah sempat sampai pada saya. Ada beberapa soalan. Soalan yang pertama Ustaz, Doktor, soalan pertama ni, zaman sekarang ni ramai orang khususnya pencinta ilmu lebih gemar meraih ilmu dari sumber yang lebih senang dan ringkas. Apakah mungkin kesan negatif atau tips-tips untuk mendapat ilmu yang faedah dan sahih? Saya rasa maksud soalan ni tentang zaman sekarang ni dapat sumber ilmu tu mudah. Ramai orang pun nak dapat ilmu,
Kita tak pasti nak kata ilmu ke maklumat, Ustaz. Dengan cara yang mudah, mudah, tekan komputer keluar email, Facebook, ada Google lagi, orang kata Syekh Google dan sebagainya. Jadi mungkin Ustaz boleh bagikan sikit komen dekat situ, tips dia. Bismillahirrahmanirrahim. Betul, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Jamal dan juga saudara yang bertanya. Ya. Memanglah zaman kita duduk hari ini dia panggil zaman globalisasi. Zaman dunia tanpa sempadan, langit terbuka dari sudut maklumatnya. Sempadan negeri itu ada immigration, tapi sempadan maklumat suka nak kawal. Dan ini semua kita boleh tengok dengan dari dua dimensi. Sebagai seorang Muslim, satu dimensi kita boleh tengok secara negatif. Kita mengatakan dunia langit terbuka ni membahayakan kepada kita, membahaya kepada anak-anak muda kita, cucu kita akan datang, bahaya sebab mereka boleh akses, boleh maklumat tanpa sempadan. Tapi itu ketentuan Allah Azza wa Jalla. Teknologi yang ada hari ini memang berlaku, nak sekat tak boleh, nak halang tak boleh. Maka kita sebagai seorang mukmin, kita ambil jalan positif, iaitulah apa yang ada ini kita anggap sebagai sumber mencari maklumat dan boleh juga mencari ilmu. Tetapi fitnah yang ada dalam melalui internet besar, kerana kita tidak tahu mana yang betul, mana yang salah. Pengalaman saya menggunakan internet cari maklumat, bila kita search bahasa Arab ni, banyak dalam bab fiqh sendiri pun 5-6 website mari daripada golongan Syiah Rafidah. Kemudian baru kita jumpa web Ahlus Sunnah yang benar, yang hak. Saya waktu di kolej, anak suruh pelajar-pelajar kita buat research lah, latihan ilmiah. Tesis gitu. Tesis. Bukan tesis, yang kecil ya. Okey. Yang dia panggil bahas. Nah, bahas, buhais. Kemudian bila kita tengok dia punya kesimpulan, macam-macam perangkat masuk. Betul-betul yang perangkat dengan Syiah pun ada, yang terperangkat dengan liberal ada, yang macam-macam benda yang ada. Sebab apa yang dia dapat dia tangkap. Kadang-kadang kepala lain, ekor lain, natijah lain, sebab dia tak boleh membezakan. Itu benda yang bahaya yang menimpa kita. Ada pula website yang memang khas dibuat untuk nak tangkap, nak attack anak-anak muda ni. Bila masuk dia lawan. Ini masalah. Hak lawan pun dia memang pakar dah untuk nak attack kita. Kita yang baca ni lawan dengan pengetahuan fardu ain sekolah rendah. Mana nak lawan? Maka kita akan jatuh. Maka kalau Ustaz Jamal sebut tadi, apakah tip, bagaimana cara, setakat pengalaman saya duduk bermuamalah dengan orang-orang muda melalui alam maya ni, yang pertama sekali para jemaah pastikan melalui asatizah kita, contohnya boleh tanya, pastikan website mana kalau dalam bahasa Inggeris yang kita boleh rujuk, siapa punya. Dalam bahasa Arab yang mana yang authority, yang benar. Dalam bahasa Melayu website siapa, boleh. Contohnya kita ambil web Ustaz Jamal sendiri, ataupun tuan-tuan tengok saya punya website abuanasmadani.com. Saya tak katalah saya benar 100%, tapi nak cuba bawa maklumat yang lebih tepat, yang lebih sahih pada masyarakat, dan banyak lagi lah. Jadi kena pastikan dulu kita senaraikan dalam bab fiqh, ini asatizah yang kita boleh rujuk, website orang ni. Dalam bab akidah boleh rujuk pada orang ni. Dalam bab tafsir ini, barulah kita selamat insya-Allah taala. Sebab kalau kita ambil hari ni pula fitnah satu lagi, anak-anak muda ni dia pandai main kad, ambil video orang dia potong tengah jalan, keluarkan video yang orang tu tak kata, dia potong. Orang kata, contohnya seorang ustaz tengah mengajar, Ustaz Jamal lah kita, dia tengah kuliah fiqh bab nikah kahwin. Dia mengatakan kalau suami itu kata aku cerai kamu tolak 3, jatuhlah talak. Orang ni pergi potong, suami itu kata, dia ambil orang itu kata aku cerai mu tolak 3, hantar ke isteri dia, apa jadi? Ini fitnah besar. Dan banyak lagi, kadang-kadang menyebabkan kekufuran.
ustaz ni cerita orang kafir kata, dia potong orang kafir kata, ustaz tu kata Tuhan ada dua. Habis. Maka sumber tempat kita nak ambil, kalau nak ambil ceramah siapa-siapa, ambil dalam web dia sendiri, apa ni, dia punya YouTube yang dia punya kawal, barulah kita selamat, insya-Allah. Itu pun dalam di kalangan asatidzah pun kena pilih juga. Ada asatidzah ni itu dia punya metod, dia suka cerita, tak kira cerita sahih tak sahih. Ada orang ni agak bertapis, agak teliti. Kalau sebuah hadis ada takhrij dia, ada darajat hadis contohnya, barulah kita rasa tenang. Ini saya rasa di antara tip yang paling mudah, cara untuk selamat ketika kita berinteraksi, mencari maklumat atau mencari ilmu melalui sesawang ataupun laman internet. Allahu a'lam. InsyaAllah. Tadi Ustaz sebut tadi tentang kita harus memastikan, Ustaz, memastikan dia dan tumpahnya tadi Ustaz sebut Ustaz ada website ke apa Ustaz? Abu Anas Al-Madani. Abu Anas Madani. Ya, website dia. Itu untuk makluman tuan-tuan puan-puan para jemaah sekalian. Kalau salah satu daripada yang mungkin Ustaz Dr. Abdul Basit sendiri ada dah, dia punya followers sekarang ni ada followers dah berapa ribu dah Ustaz, tak tahu, se-Nusantara. Alhamdulillah, itu boleh dapatkan maklumat-maklumat. Tapi Ustaz, dia ada kaitan dengan yang tu juga. Dia kaitan ni, anak baca soalan ni, kebetulan ada soalan ni. Dia tanya ni, soalan dia mana tadi soalan dia hilang ni pula. Ni. Macam mana Ustaz kita nak meyakinkan kepada masyarakat, ni ada kaitan juga dengan soalan tadi, yang mana kita harus mengikut dalil dan bukan mengikut kata ustaz bulat-bulat. Atau kita apabila diberi hadis dan kata ustaz, masyarakat lebih terima kata ustaz dan pendapat ustaz daripada dalil dan daripada nas. Saya rasa saya nak ubah sikit soalan ni macam ni. Maksudnya Ustaz, tentang masalah kadang-kadang pula memang betul kita perlu faham dan kita perlu tahu ada sumber-sumber yang perlu kita ambil. Tapi kadang-kadang sesetengah ni pula dia nak berguru ni, dia nak ustaz ni je. Tu dia. Dia jadi kat situ pula. Jadi dia ada isu yang saya rasa kadang-kadang mungkin ni satu fitnah juga agaknya. Dia bila dia nak baca ke, dia nak ambil pengetahuan, bila dia nak buat keputusan, dia nak kat ustaz tu seorang je. Kalau kata ustaz lain tu memang dia tak nak ambil dah, dia tolak semua. Ataupun kalau ada pandangan-pandangan yang lain. Jadi dari sudut tu macam mana Ustaz? Mungkin boleh sebab kita. Memanglah guru yang kita percaya, yang kita yakin dengan ilmu dia, tentulah kita akan jadi ta'assub, fanatik kepada dia. Tetapi kita kena ingat, kebenaran itu bukan duduk pada satu orang. Tolak tak termasuk Nabi sallallahu. Nabi kebenaran hak mutlak. Adapun kita asatizah, tuan-tuan guru, syekh-syekh kita ni, kebenaran tu kita tak tahu duduk dengan siapa. Mana kalau kita fokuskan, saya tak akan pakai orang lain, guru saya yang betul lah. Kita kena dengar, khususnya dalam amal-amalan yang kita buat. Kenapa ustaz ni macam ni? Kenapa ustaz ni macam ni? Contoh yang paling simple lah, saya senang cerita. Bila kita solat di masjid ni, selepas solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ada imam baca Alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada sampai akhir. Pergi masjid lain pula, lepas solat, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Pergi masjid lain pula, lepas solat, Al-Fatihah. Semua berlaku ni. Mungkin 10 masjid tuan solat hari ni, 10 cara. Jadi kita boleh tengok, boleh tanya siap orang, yang ustaz baca ni ambil kat mana, yang ustaz buat ni ambil kat mana. Maka di situ dia akan pelbagai. Ustaz ni kata saya, dengar tok syekh saya. Yang ni kata saya tak tahu, daripada kecil lagi, lepas solat atuk saya Al-Fatihah, Fatihah je lah. Bila jumpa ustaz ni kata, dah, saya jumpa dalam Sahih Muslim, Nabi SAW apabila selesai daripada salat dia, istaghfara salasan, beristighfar 3 kali. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam,
wa minkas salam tabarakta ya jal ikram. Hadis ini sahih dalam Muslim. Jadi disitulah kita boleh tengok, oh masya Allah, ia ni atuk dia, ia ni dengar daripada orang dulu-dulu, ia ni ada sanad. Maka kita boleh pilih mana yang patut kita buat, mana yang kita tak menyalahkan lah. Tidak, oh ustaz ni salah lah. Bukan kerja kita nak menyalah-nyalahkan. Kerja kita nak memilih manakah amalan yang aku nak buat, manakah amalan yang aku nak pegang sebagai ibadat yang kita nak bawa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tentulah kita akan pilih yang autentik, yang authority, sebab ini yang Nabi kita baca. Jadi kalau kita nak bahas panjang, oh salah kau baca Fatihah, siapa dia kata salah? Tapi setiap tempat tu ada tempat dia sendiri. Maka para jemaah, kita pelbagaikan asatizah bila kita dengar dalam perkara-perkara yang berbeza. Ketika itu perlu kita pergi kepada di manakah sandaran masing-masing. Kenapa orang ni buat macam ni, kenapa dia ni, kenapa macam ni. Sebab masing-masing ada sandaran, tapi sandaran itu ada yang lebih tepat, ada yang agak jauh sedikit, ada yang tak jauh. Kalau tuan-tuan kaji masuk dalam YouTube Abu Anas tu, cari sejarah perkembangan ilmu fiqh. Mungkin nanti kita boleh buat seminar sejarah perkembangan ilmu fiqh daripada zaman Nabi sampai ke zaman kita hari ni. Menarik. Satu hari bolehlah cerita. Jadi di situlah kita akan lihat kenapa timbulnya khilaf dan kenapa berlakunya percanggahan. Tapi saya nak jawab soalan banyak lagi tu, saya stop setakat itu dulu. Dan tuan-tuan nak tengok jawapan, segera tengok dalam YouTube, cari Abu Anas Badani, sejarah perkembangan ilmu fiqh. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, saya tertarik sangat dengan apa yang Ustaz jawab ni. Sebelum bagi soalan ni, saya nak tanya dulu yang tentang tadi. Ustaz mungkin nak bagi penjelasan sikit. Sebab apa? Sebab kadang-kadang Ustaz kita tengok soalan-soalan yang ditimbulkan tu, masalah yang seperti Ustaz cakap tadi. Ada kita kadang-kadang pada hari ini, anda tertarik sangat ni yang awal Ustaz sebut tadi, kita kadang-kadang pada hari ini kita terlalu menyibukkan diri kita masalah yang cabang. Masalah ranting ni, masalah baca berapa kali, tak berapa kali ke, bunyi tak kuat ke tak kuat, begitu begini. Masalah kadang-kadang hak lebih besar ni ada, nanti anda nak tanya, ada soalan ni sampai yang masalah besar sikit, nanti anda tanya. Dan sebut yang ni dulu. Boleh Ustaz bagi sikit gambaran dekat kita dalam isu yang seperti ini, masalah-masalah khilafiyah, masalah yang cabang-cabang yang bukan masalah asas ni, boleh tak kita jadikan suatu pegangan dalam masyarakat kita? Sebab kadang-kadang setengah orang Ustaz, dia dalam hal ni dia begitu macam terlalu ketat sangat, atau dia terlalu prihatin mungkinlah agaknya, sehingga kepada yang kalau dia nak yang tu yang lain tu macam semua memang salah terus habis. Jadi ni macam mana Ustaz pandangan Ustaz dalam hal ni? Ya, dalam masalah khilaf, dia ulama telah bahagikan kategori khilaf. Ada khilaf yang mu'tabar, ada khilaf yang tak boleh pakai, ada khilaf yang pelbagai. Dia ada ketiga kategori. Khilaf yang mu'tabar maknanya semua ada dalil belaka. Ada khilaf yang tak boleh pakai langsung, sebab hak ni sahih, tiba-tiba dia mari buat yang langsung tak ada dalil. Kita kata tak boleh lah. Walaupun ada pandangan orang kata, jadi tak mungkin. Sebab ada seorang syekh ni cerita zaman dulu, sambil-sambil jawab soalan kita cerita juga. Dia ni nak tunjuk dia pandai. Bila orang tanya dia soalan, apa hukum ini, dua pandangan. Ada ulama kata boleh, ulama kata tak boleh. Dua ya dia. Waktu berdua ni akhir sekali orang mari tanya dia dalam bab akidah. Tentang Allah Ta'ala pun ada khilaf juga. Dia kata ada. Ada kata Tuhan wujud, ada kata Tuhan tak ada. Mana dia kira khilaf mata. Ya, tak ada khilaf. Hak tu pun ada khilaf juga. Nah, ada khilaf kat tu. Khilaf juga. Sampai mereka orang Islam kata ada Tuhan, yang bukan Islam kata tak ada Tuhan. Jadi para jemaah, kita menimbulkan isu khilaf dalam masyarakat dengan cara yang tidak kena menyebabkan perpecahan berlaku. Kerana itulah satu tajuk yang saya ceramah, berbeza bukan berpecah. Berbeza bukan berpecah. Kita boleh menerima kepelbagaian. Dalam Islam ni ada 4 mazhab yang mu'tabar dalam Ahlus Sunnah. Betul tak?
Kalau tuan-tuan duduk sini, ada imam baca kunut subuh. Tuan-tuan pergi ke Mekah, imam tak baca kunut. Jadi kita boleh terima yang baca, yang tak baca, tak baca. Sebab masing-masing mempunyai dalil tersendiri. Tetapi bila kita belajar, yang baca mana dalil dia? Yang tak baca, apa dalil dia? Maka disitulah kita akan terserlah bahawa mana kuat dalil yang baca dengan yang tak baca. Dan kita boleh pilih. Kalau kita tak nak pilih sekalipun, kita tak kelahi dengan orang. Oh, dia tu tak baca bila tak baca tu dah celak mata lain macam dah. Itu berat. Kalau imam terlupa kunut, satu hari kita bising, siap dengan Facebook lagi. Imam ni apa ni? Dah terpengaruh dengan mazhab mana pula ni? Padahal lupa je tu. Padahal lupa je tu. Jadi kita tak boleh nak menerima kepelbagaian, sedangkan nak jadi satu, empat jadi satu, bagi saya mustahil. Maka di saat kita berjalan lorong 4 lane, lebuh raya ada 4 lane kan, tak bolehlah kita pusing gini ikut jalan. Itu tak boleh. Dia panggil talfiq. Nak cari yang senang je. Mazhab ni senang, ambil ni. Yang ni senang. Yang ni akhir sekali tak ada mazhab kita. Mau mazhab apa? Aku pun tak tahu. Sebab dia pusing gini-gini. Kita duduk satu lane, cuma kadang-kadang kereta depan ni lambat, kita boleh bagi isyarat, pusing. Macam tuan-tuan nak pergi ke Mekah, yang pegang mazhab Syafi'i tak batal wuduk sentuh perempuan kan. Bila nak pergi Mekah, saya tak tahu di sini macam mana kursus. Kalau di Malaysia, tabung haji Malaysia memang suruh kita penceramah-penceramah ni ajar kepada jemaah 3 mazhab. Majoriti ulama tak batal wuduk sentuh perempuan. Sengaja ke tak sengaja? Jangan ada dia punya current elektrik, tak ada. Kalau pegang tu lain macam, itu tak boleh. Itu sudah diajar sebab keperluan. Macam mana nak buat? Maka dia ajar sedemikian. Jadi kita dalam kepelbagaian, kita boleh terimalah semuanya 4 mazhab ini Imam Ahlus Sunnah. Cuma apabila kita belajar, kita tengok kepada sandaran masing-masing, mana yang lebih akrab, mana yang lebih kuat, mana yang lebih sahih. Itu dia panggil bukan lompat-lompat, tapi itu dia panggil tatabu' dalil. Kita lari bukan tukar mazhab, tapi mencari dalil yang lebih kuat. Wallahu a'lam. InsyaAllah, jazakumullah khair. Mudah-mudahan itu jadi satu garis pandu kepada kita Ustaz, insyaAllah ya. Kepelbagaian tidak membawa kita kepada perpecahan Ustaz ya. Berbeza tapi tidak berpecah. Itu macam tajuk forum akan datang ni Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah mungkin ada diperkenankan Allah SWT nanti lain kali. Baik, ni Ustaz ni antara masalah-masalah isu besar saya rasa lah, kita rasa Ustaz, tentang isu remaja lah ya. Di mana-mana pun sama. Di Kelantan macam mana Ustaz? Sama je dah. Pinang sama, Kelantan sama, di Malaysia, di Singapura ni. Jadi mungkin ada ni, saya nak baca soalan ni. Dia kata, bagaimana dengan remaja sekarang arus kemodenan, lalai mengerjakan solat, puasa dan ibadah-ibadah wajib. Dengan cara macam mana kita nak menarik mereka untuk tetap berdaya tahan menegakkan Islam dalam diri mereka yang asasnya iaitu solat mereka lalai? Ni mungkin soalan ni agaknya mungkin saya olah sikit. Kadang-kadang mungkin agaknya ada remaja juga yang dia bab lain dia jaga juga kot. Mungkin dia dapat maklumat ilmu-ilmu masalah khilaf ke masalah apa, tapi solat pun dia tak nak bagi jati diri tu dengan solat tu, nak bagi dia pegang tu macam mana Ustaz? Ada dengan Ustaz ada buat kursus solat juga tu? Kat masjid mana? Masjid negara? Kena buat, alhamdulillah. Baik. Jadi remaja kita kalau anak-anak dalam masalah solat, memang kita kena ambil berat daripada kecil. Daripada kecil kita ambil tanggungjawab mendidik solat sebagaimana yang Nabi sebut dalam hadis, muru abna'akum bis-salati li sab'in. Suruh anak kamu solat seawal umur 7 tahun. Dah kena solat dah. Ni sekolah rendah baru ni, tak ada masalah lagi, tak berdosa budak ni. Habis nak tunggu dia balik baru nak solat, tak jadilah. Daripada dia panggil prasekolah kan. Sini pra. Daripada prasekolah kita dah ajar solat. Maka pelaksanaan itu mesti dibawa. Janganlah. Jangan ibu bapa rasa malah akulah, budak-budak kecil leceh lah, bangun subuh payah. Itulah pahala. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Tengok dalam ayat Tuhan sebut wa'mur ahlaka bis-salah wastabir. Suruh keluarga kamu salat dan bersabar kamu untuk menghadapi kerenah mereka. Wa innaha lakabiratun. Salat tu berat.
solat tu payah. Tapi fitnah, ujian kita dengan anak-anak, nak kejutkan mereka suruh solat subuh, nak suruh mereka berpuasa, nak suruh mereka mengaji Quran. Tuan-tuan boleh giling kepala sama-sama lah tak? Senang ke payah? Allahu Akbar, susah lah. Pasal kena bagi hadiah, bagi macam-macam lagi. Jadi anak-anak ini daripada awal lagi, seawalnya kita beri didikan jaga solat, dan kita pantau mereka. Mesti pantau anak-anak solat. Sekala boleh, saya tak tahu Zuruh di Singapura ni ada juga ke macam di tempat kita di Malaysia. Dia tulis siap dah kat belakang tempat kanak-kanak solat. Sini ada tulis ke? Sebahagian mungkin tak ada, sebahagian mungkin tak maksudnya. Jadi kalau anak-anak kita diletak sama-sama dia kat belakang, seronok dia. Pasal tu ada setengah budak dia bawa pen tambah tempat kanak-kanak, dia tulis bermain. Bila jumpa sama dia. Sedangkan anak di antara perbincangan awal selepas saya balik bertugas di Malaysia sebagai pendakwah yang orang panggil ni, di antara perbincangan awal yang saya bincang dengan imam-imam supaya mesrakan masjid kita ni dengan kanak-kanak. Saya cari dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, ada 5 ulama besar dalam fiqh Syafi'i mengatakan boleh kita letak anak kita sebelah, liyata'allamus salah, supaya mereka belajar salat. Anak yang dah mumayyiz lah, yang dah masuk sekolah dah, yang pandai solat, letak sebelah kita. Dia tak bergurang ayah dia tengah solat dah. Kau gurang ayah kena pulah telinga kan. Tapi kalau dia sama-sama dia kat belakang, apa jadi? Lompat. Tengah dia sujud, saya pak kawan lagi, apa nak kata? Jadi biarlah, masya-Allah, para jemaah, kita boleh bincang dalam fiqh kanak-kanak dalam ibadat. Jadi 5 ulama Syafi'i, ulama lain banyak lagi lah. Yang sengaja saya kumpul ulama-ulama besar ni supaya kita boleh, orang yang berpegang dengan mazhab Syafi'i boleh menerima pandangan bahawa tidak menjadi kesalahan anak-anak duduk sebelah bapak dia ketika melakukan solat berjamaah. Oh, dia kata putus sah lah macam-macam. Siapa dia nak putus sah? Satu lagi Ustaz kata tak sunat. Kalau tak sunat, ada ke dia punya najis kat situ? Oh, macam-macam Ustaz. Tak ada najis apa-apa. Ya. Semua orang bawa belakang najis. Safety dia punya tangki semua ada. Kalau nak kira, budak tak sunat, dia duduk di tempat dia, bukan keluar pun. Kau tengah solat, jatuh atas masjid ni, cari. Ini budak yang tak sunat tadi solat sini ni. Ada macam tu. Tak pernah berlaku lagi macam tu kan. Dia pakai seluar dalam lagi, dia pakai seluar lagi. Mungkin kita bawa anak pergi masjid dengan jubah lagi. Mana dia ada 3 pakaian dalam. Mana ada najis. Itu kena pekoh kanak-kanak pula. Sekat tu. Masya-Allah. Jazakallah Ustaz. Itu satu mengajar, maknanya peranan kita lah Ustaz. Peranan ibu bapa, peranan pihak masjid juga terutama, dan mungkin juga jemaah juga perlu memahami juga sama-sama. Rasanya insya-Allah kita di Temasek ini Ustaz, di Singapura ni, insya-Allah bab tu insya-Allah memang mudah-mudahan dia tidak tapi atas individu tu kita takut dia berlaku, kita minta mereka fahamlah insya-Allah. Anda pernah tengok, saya pernah tengok ni sebagai pengalaman, dia minta maaf kalau ada tuan-tuan puan di sini, sekadar pengalaman. Saya pernah pergi masuk satu masjid sembahyang, ni imam dah solat, dah sama-sama, lepas tu kita pun masuk saf di belakang, saf ke yang saya tak ingat, ketiga ke 4. Saya nak masuk saf tu, tepi tu seorang ni dia bawa anak dia mungkin lebih kurang 9 tahun kot, budak-budak ni lah, remaja, budak kecil 7-8 tahun gitu. Jadi bila ayah dia bawa letak anak sebelah, saya nak sampai tu, ada seorang nak sampai, seorang jemaah ni agak berusia sikit, dia nak sampai, dia dah pergi sampai, dia tengok budak, dia tak jadi Ustaz. Dia tak jadi solat kat situ, dia bangun, dia pergi pusing kat belakang, dia sanggup buat saf baru. Itulah tadi yang tadi Dr. Basit sebut Ustaz. Mudah-mudahan pahaman seperti ini insya-Allah dimurnikan balik. Baik. Ni pun satu soalan juga Ustaz. Ni disebut tentang juga remaja ni Ustaz. Remaja anak-anak kita belasan tahun, tentang pancaroba akhir zaman, walaupun telah diberi pengajaran agama sewaktu sekolah, tetapi setelah di institusi tinggi, influence, dia punya pengaruh banyak sangat yang dihadapi, sehingga susah nak bawa mereka kepada kebaikan. Macam mana? Ni Ustaz. Yalah. Kalau kita tengok cabaran di zaman kita gini, iaitulah bagaimana nak membesarkan anak-anak kita di zaman ini. Memang agak sukar. Kita jangan terlalu meletakkan keyakinan yang over lebih. Tak apa, anak saya sekolah agama, anak saya sudah di madrasah,
Anak saya sudah ngaji sekolah Arab, contohnya. Mereka dah lah. Dia belajar itu institusi tempat dia menerima maklumat. Tetapi ilmu amali yang mereka buat itu ditarikkan oleh para. Siapa kau alim? Orang alim, ulama itu siapa? Para ulama juga mentakrifkan ulama itu orang yang ada ilmu dan beramal. Kalau setakat orang yang ada maklumat lain. Jadi saya duk perhati hari ni. Saya ni jaga sekolah pondok. Kadang-kadang orang menyalahkan kita. Dia kata sekolah agama ni tak ada kualiti lah, budak-budak dia nakal dan sebagainya. Kita menerimalah kritikan. Tetapi pada realiti dasarnya, budak-budak itu hanya menerima maklumat dan kita didik mereka ketika bersama dengan kita. Bila balik rumah, mak ayah dia pun tak pantau, tak kata apa dah. Tak boleh. Di sekolah 8 mungkin jam 2 dah tamat. Yang duduk di rumah daripada 2 sampai 8 besok. Berapa jam? Mana banyak sekolah dengan di rumah. Maka para jemaah muslimin dan muslimat. Jadi anak-anak kita ni perlu kepada pemantauan dan kita tengok kepada kecenderungan dia, muyul dia kepada apa. Oh, anak saya ni minat sukan. Macam Ustaz Jamal ni kita kata dia. Sampai hari ni minat lagi. Iya ke Ustaz? Cari Ustaz Jamal sebagai mentor. Oh ni awak punya mentor Masjid Ghufran. Kita anjurkan sukan anak-anak muda sekali dengan tarbiyah, sekali dengan usrah, sekali dengan ibadat, bersukan dan tidak abaikan ibadat. Anak kita ni minat mana? Cari ustaz mana yang pakar bagaimana? Ni mentor awak. Cari. Anak kita ni minat tentang kajian. Kita cari ustaz-ustaz yang saya difahamkan Dr. Daniel datang sini. Ada Daniel Zainal. Ya, Dr. Daniel. Dr. Daniel Zainal di antara orang yang Allah Ta'ala beri dia belajar 2 sistem. Belajar ilmu perubatan, medik, dan dia juga menguasai ilmu bahagian Al-Quran. Jadi orang macam ni dijadikan mentor sebab dia kaji Quran dengan ilmu semasa. Al-Quran dan sains. Ambil buku-buku macam ni, suruh anak kita baca. Dia ni anak kita minat nak jadi saintis. Aku nak mau jadi saintis Islam sebagaimana ni orang ni. Dr. Zagalo Nagar contohnya. Tengok dalam website dia. Ini semua boleh kita letak anak kita ni tengok kepada mentor dia. Tapi kalau dia minat sukan, kita ingat pemain bola orang putih. Gambar penuh kat rumah dia, gambar-gambar pemain-pemain yang bukan Islam. Itulah mentor dia. Bila dia minat kepada satu-satu benda, ini yang lah. Jadi kita nak halang kecenderungan seorang manusia tak mungkin. Itu dia panggil nafsu manusia ni tak boleh kita halang, tetapi nafsu boleh dipimpin, boleh dipandu mengikut garis syariat. Itulah pengalaman kita bila kita berinteraksi dengan anak-anak, iaitulah kita tak boleh guna kekerasan. Ayah kalau kata keras, ayah tak boleh. Kita orang Islam buat macam ni haram, pergi neraka. Akhir sekali dia lompat lagi. Dia tak dengar kata sebab kita tidak menggunakan pendekatan psikologi. Cuba tengok. Bila seorang pemuda datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta izin nak berzina. Hoi. Kalau mari jumpa saya ke Ustaz Jamal, saya ingat kena penampar dah dia ni. Nah. Mari nak minta izin nak berzina. Wih, gila punya orang tu. Nabi doakan dia. Mu suka ke tak kalau orang buat benda ni dengan makmu? Tak mau. Dengan makcikmu? Tak mau. Adik-adikmu? Tak mau. Akhir Nabi kata orang lain pun tak suka juga anak dia diperlakukan sedemikian. Jadi guna pendekatan psikologi, akhir sekali dia Allah Ta'ala buka hati dia, bertaubat, tak mau dia. Jadi menangani marhalah dia panggil al-murahiq. Murahiq ni anak remaja yang baru besar ni, baru dia rasa dia dah jadi orang dewasa. Ni besar. Yang baru tumbuh janggut tu. Itu kena jaga betul-betul. Tengok kecenderungan dia nak pergi ke mana. Jadi kalau kecenderungan dia nak jadi benda-benda yang karut, itu tak boleh lah. Kita nak layan dia. Nak pakai pakaian wanita, dia laki-laki. Itu tak boleh.
walaupun perlembagaan lulus tapi fatwa tak lulus. Itu tak boleh pakai. Wallahu alam. Itu satu ujian Ustaz. Mungkin ada di kalangan jemaah kita yang kurang prihatin isu yang Ustaz Dr. Abdul Basit sebut, kurang perasan. Kadang-kadang tak berapa perasan. Baru ni tuan-tuan puan baru ramai yang mungkin perasan juga. Saya nak maklumkan je, isu yang Dr. Abdul Basit sebut ni tuan-tuan puan di Malaysia baru diluluskan oleh pihak mahkamah sivil hari Jumaat. Mahkamah apabila sebahagian tuntutan daripada orang-orang Islam kita juga Ustaz, yang sebahagian tu di kalangan orang lelaki yang minta supaya mereka nak berpakaian wanita. Isunya mahkamah syariah, ustaz-ustaz yang mainstream ni semua memang dah beri fatwa lah semua, tapi mereka guna pihak mahkamah dan begitu begini undang-undang sivil gitu gini, tiba-tiba diluluskan pula atas dasar hak manusia dan sebagainya. Jadi ni fitnah lah maknanya. Isu-isu seperti ini mudah-mudahan kita ahli ilmu yang ada agama, ada maklumat ni, mudah-mudahan kita pelihara lah. Mudah-mudahan kita harap Allah Ta'ala pelihara sama-sama. Baik, tuan-tuan, ni ada soalan lain juga Ustaz Abdul Basit Doktor tentang bagaimana ni soalan dia, bagaimana langkah-langkah yang terbaik dalam kita menjaga hubungan dengan manusia di laman sosial ni. Sekali lagi soalan laman sosial ni Ustaz. Ni mungkin sebab banyak sangat hari ni percanggahan pendapat dan sebagainya. Ada yang bagi hujah, ada yang berat, ada yang sampai keluar kata-kata macam mana Ustaz? Fadhal. Ya. Sini Ustaz. Laman sosial sama ada Facebook, Twitter, yang baru ni WhatsApp ni. Budak-budak panggil WhatsApp. Ini semua ni alat-alat yang boleh membina dan boleh meruntuhkan. Saya tengok bila kita guna alat ini, biarlah kita pandai menggunakannya. Kita ada grup, ada kumpulan. Jadi nak masuk dalam grup ni biar ada batasan. Kalau boleh laki-laki sama laki-laki, perempuan sama-sama perempuan. Oh, dia kata saya nak dapat manfaat daripada ni, tak ada masalah. Suami dia boleh forward dengan dia boleh hantar kepada kawan-kawan dia. Yang saya bimbang hari ni, ramai orang hantar dengan saya, dia screen ni, dia hantar bagi, dia tengok pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, orang perempuan duduk bercakap dengan kawan-kawan dia dalam WhatsApp. Suami tidur, dia duduk layan sini pukul 2, pukul 3 pagi. Ini semua fitnah. Maka nak menggunakannya mesti bersosial, tidak ada ikhtilat di laman sesawang. Ikhtilat maknanya tidak ada bercampur bebas. Grup laki-laki, grup perempuan. Sebab menimbul fitnah. Saya dah terima kes-kes yang walaupun tidak banyak sangat, tapi hasil daripada percampuran ini memang menimbulkan masalah yang banyak. Masalah rumah tangga, masalah sosial, sampai berlaku perceraian hasil daripada ini. Ini dalam Facebook ni. Ambil gambar-gambar, letak. Orang puji kat bawah, like 100, 200, 500 like. Puji pula tu, oh cantik awak. Esok gambar lain pula keluar. Lagi merah dia punya apa ni, pipi. Sebab dipuji oleh orang. Kita kena ingat. Masa itulah kita pendakwah sendiri pun, bila kita guna alat ini, kadang-kadang kita terpaksa kena sentiasa jaga hati kita. Tengok, ramainya pengikut aku, ramainya orang like, ramainya orang sokong. Jadi kita rasa bangga. Oh, tengok aku ramai pengikut. Jadi riak payah nak lepas. Karena itulah saya sentiasa bagi nasihat, janganlah letak di dalam laman ini benda-benda yang menjadi rahsia di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ini tidak tulis, alhamdulillah pagi ni saya sudah khatam Quran. Oh, kawan boleh bagus, warak, alim, hebat. Oh, betul. Benda itu tak payah. Sebab ibadat-ibadat yang kita nak Allah SWT beri pahala kepada kita, tak payah manusia. Jangan campur dengan manusia. Tapi kalau kita nak buat iklan, ada ceramah di Masjid Ghufran, ada iklan nak ambil derma dana untuk Masjid Yusuf contohnya, letak masing-masing share pakat di nombor akaunnya, itu kebajikan. Ada kawan-kawan kita sakit perlu bantuan, sebarkan. Ada maklumat-maklumat yang kita terima,
yang betul jelas, ceramah ke, kuliah ke, kata-kata yang baik, itu boleh. Jadi sama juga dalam alam maya ini, kita kena buat muamalah dia seperti kita bermuamalah di alam nyata. Tak boleh bercampur laki-laki perempuan. Tak boleh di alam nyata pun, kalau kita solat nak tunjuk orang khusyuk, batal tak batal pahala kita, gugur pahala. Di dalam sana di Mekah, tuan-tuan, di Mekah tengah tawaf gini, selfie, ambil gambar sebelah tawaf, Masya Allah. nak tengah lontar gini tangan. Kadang-kadang orang saya kena saya pegang tadi, lontar dulu, lepas tu ambil gambar. Lontar tak jadi ibadat, jadi tayangan pula. Dia kata kenangan ustaz, kata tak payah kenang lah. Benda-benda ibadat yang terlibat di antara kita dengan Allah sahaja jangan ditayang. Ini masalah kita. Saya kalau masjid ni ada tahajud perdana contohnya, mari pagi esok belum makan sarapan, tulis je dah. Mengantuk pagi ni, semalam jam 3 pagi dah tahajud dah. Mana apa konsep tahajud itu? Tahajud ni solat malam, nak suruh kita sembunyikan ibadat tu. Tiba-tiba belum naik matahari dah satu dunia dah tahu. Tahajud semalam, patut pun mengantuk hari ni. Allahu Akbar. Ini zaman fitnah. Zaman boleh senang nak menggugurkan pahala. Dan bagi saya alat riak di zaman moden, kalau salah hati, inilah alat-alat dia. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala, minta selamat daripada rusaknya amalan kita dengan sebab tayangan-tayangan yang kita buat ni. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Saya sangat tertarik Ustaz. Saya rasa yang ni kalau boleh tuan-tuan, puan-puan semua sampaikan dekat adik-beradik kita, jiran-jiran kita, ni satu perkara amat penting. Tadi Dr. Abdul Basit sebut tentang kita jaga niat. Paling penting jaga niat, jaga amal Ustaz, no? Betul. Saya rasa tu satu yang amat perlu untuk dipesankan. Tapi tadi bila Ustaz sebut tu satu lagi yang saya sangat rasa penting sangat nak tekankan juga tu, bila Ustaz sebut yang kita sekarang ni, saya tak ada Facebook Ustaz. Ustaz di sini saya berbeza mazhab dengan Ustaz Dr. Basit. Dr. Basit mazhab Facebook, saya mazhab tak ada Facebook. Dia Facebook apa-apa semua dia ada. Like tu dia biasa. Cuma saya tahu memang bab Facebook ni apa, dia ada like. Yang tu betul Ustaz, no? Ustaz kata jangan kita cepat like betul Ustaz, no? Kadang-kadang tengok gambar, like. Tengok gambar tak apa Ustaz. Kadang-kadang ni tak mana-mana datang maklumat agama ni, hadis, tak tahu hadis apa ke bawa datang, dia pun like, suka. Barang siapa yang mengamalkan baca ni beribu kali, barang siapa yang buat salat macam-macam, baru ni ada kita sebutlah sebelum Ramadan tu, ada sampai juga dekat kita sebut pada jemaah tu. Sedih juga kata sembahyang sembahyang qada fardu hari Jumaat terakhir sebelum berakhir Ramadan, ada kata ini amalan Rasulullah Hajjah sahabat buat, tiba-tiba like. Macam mana tu Ustaz? Itu pun penting juga sana. Ya. Ialah salah satu daripada masalah kita ini, iaitulah kita suka sebar benda baik, tetapi kita tak pastikan benda tu sahih ke tidak. Jadi sebelum kita share apa-apa, kalau boleh pastikan dulu, pastikan kesahihan. Karena itulah saya kata pilihlah asatizah, ustaz-ustaz kita ni yang kita rasa maklumat yang dia sebar tu bertapis, barulah kita share. Kalau tidak, habislah kita. Cuma masalah penggunaan hadis dhaif, hadis palsu ni, saya rasa kita bincang pagi esok di Masjid Yusuf ni. Tajuk kita pagi esok mengenalan bahaya cerita-cerita Israiliyat, hadis dhaif dan juga hadis palsu di alam masyarakat. Itu tajuk pagi esok. InsyaAllah. Kat mana Ustaz? Jam 10 di Masjid Yusuf. Masjid Yusuf. Okey, insyaAllah. Tuan-tuan puan, kalau nak dengar cerita-cerita bab Israiliyat ni bagaimana tu, insyaAllah besok pagi subuh Masjid Haji Yusuf. Baik Ustaz, ini saya ni soalan makin banyak ni, seronok juga tu, tapi tuan-tuan puan okey dah ni? Boleh kita teruskan dulu lagi 1-2 soalan lagi? Ni nampak apa masa dah boleh tahan Ustaz ni. Tak apa Ustaz Dr. Basit boleh ya? InsyaAllah. Dr. Basit dia biasa malam-malam pukul 12 pun tak tidur lagi, dulu sembang Ustaz. Baik, ini soalan ni agak spesifik, tapi saya rasa boleh untuk kita ambil faedah dia. Ni tentang fitnah juga. Ada satu puak sekarang memarketkan, ni istilah bahasa Inggeris dia,
termasuk ustaz-ustaz secara terang-terangan bahawa fitnah yang besar akan timbul dari Najd, iaitu di Saudi Arabia, dan mereka mengaitkan dengan seorang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab yang membawa fitnah itu. Adakah benar tuduhan itu? Mereka menggunakan hadis untuk menguatkan tuduhan, guna hadis untuk menguatkan, tapi dalam isu yang seperti ini. Bagaimana Ustaz? Apa yang perlu dekat situ sebenarnya? Ya. Dia hadis yang menyebut tentang fitnah yang akan berlaku di suatu tempat ataupun satu masa kes. Maka di sini para ulama telah mengeluarkan satu kitab. Kalau Ustaz Jamal mau nak beli, tajuk kitab dia Ma'alim wa Manarat fi Ahadisil Fitan. Batu tanda pedoman berinteraksi dengan hadis-hadis tentang fitnah. Sebab hadis yang Nabi kita sebut, benda-benda tanabbuat, benda-benda mukjizat Nabi sebut akan berlaku akhir zaman sekian-sekian. Bila berlaku kes, kita kata, ini ni. Jadi kalau tak jadi, orang yang dengar kata, bohong hadis ni, tak jadi pun. Itu bahaya. Karena itulah kita ambil satu hadis, kita nak pasang kepada satu orang, satu kumpulan, satu tempat, agak sukar. Tapi sebagai perhatian boleh kita kata hadis ni menyebut sekian-sekian. Jadi kita ambil perhatianlah supaya kita tidak terjebak dengan dia. Itu lain. Tapi kalau nak kata macam baru ni, bila berlaku perang di negara Syria, Syam, ramai pendakwa-pendakwa ambil hadis ni, baca, ni dah berlaku kes di Mesir. Orang baca hadis pula, pejuang Islam di Mesir dah timbul sekarang ni. Ini kumpulan-kumpulan ni. Akhir sekali tak sampai setahun, lain pula cerita. Maka kita kena berhati-hati di dalam hadis yang menyebut tentang benda-benda macam ni. Ada pun hadis yang spesifik kepada hadis yang disebut tadi, iaitu hadis Najd. Yang disebut Najd hari ni, kalau kita zaman kita ini, Najd orang tunjuk ke arah Riyadh, Arab Saudi, itu Najd. Tapi kalau kita baca di dalam syarah hadis, Nabi kata hahuna, di sini timbulnya fitnah. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala ketika menghuraikan hadis ini, Najd, dia kata Najdul Iraq. Najd ini di negara Iraq. Nabi kata di sini puncanya timbul fitnah, dan memang fitnah punca di mana-mana. Mari daripada Iraq. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu terbunuh di mana? Di Kufah, di Iraq. Dan timbulnya golongan Khawarij menentang Sayyidina Ali di mana? Iraq. Timbulnya kumpulan Rafidah, Syiah, yang hari Ashura semalam kita tengok pukul tubuh dan sebagainya meratap atas kematian Sayyidina Husain. Husain mati di Karbala. Karbala di mana? Jadi hadis fitan tak boleh kita ambil duk pasang atas orang tu orang ni. Tak. Kena tengok kepada syarah-syarah hadis yang menyebut tentang benda ni mari daripada mana. Jadi kalau kita seronoklah kita, semua orang di antara punca hadis palsu. Tapi cerita ni esoklah saya sebut sikitlah. Setiap orang itu dia akan keluarkan hadis untuk menyokong sebab-sebab berlakunya timbulnya hadis palsu, kerana setiap orang akan keluarkan hadis mengikut kategori dia. Penjual sayur, dia keluar hadis bazinjan. Bazinjan tu tomato, hadis tomato. Orang yang nak mengampu pemerintah, dia tengok pemerintah ni suka main burung, dia pun keluar hadis kelebihan main burung, dapat duit. Zaman kita hari ni pun penjual-penjual makanan-makanan yang dikatakan sunnah, sini tak banyak kot. Kalau ada pun hak melarat mari daripada jiran. Ya, betul. Masing-masing keluar hadis. Siapa dia makan ni, semua. Tengok-tengok dalam kita hadis, tak ada apa macam tu. Hadis Habatus Sauda adalah hadis kelebihan-kelebihan tu. Tapi spesifik seperti yang baru cerita memang tak ada. Jadi saya mengatakan timbulnya hadis-hadis macam ni ada beberapa sebab. Kadang-kadang hadis-hadis fitnah berlaku, Nabi sebut, tapi nak pasang kepada tempat, masa, kita perlu berhati-hati. Jadi dalam kitab Ma'alim wa Manarat tadi, batu tanda pedoman berinteraksi dengan hadis fitnah, bagi saya penting untuk pendakwah ulang kaji kaedah ni. Sebab kalau tidak kita jadi berat, jadi masalah.
liability kepada hadis, sedangkan kita yang salah pasang, kita yang salah guna. Bila orang pertikai, kita lari, hadis yang kena. Jadi hadis yang jadi mangsa. Wallahu a'lam. Masya-Allah, jazakallah Ustaz. Saya tarik sangat satu yang saya rasa ulasan yang saya perlu tekankan tuan-tuan dan puan dalam kita mendengar ataupun kita membaca, mungkin hal-hal ni dia memang tersebar. Jadi yang penting tadi Dr. Basit sebut, kita kena semak Ustaz, kita kena pastikan tentang lebih-lebih lagi bila bermuamalah dengan hadis tuan-tuan dan puan. Hadis-hadis ni dia bukan kita boleh ikut selera kita nak menafsirkan. Ni siapa kita nak label orang ni macam ni. Hadis-hadis ni tadi Dr. Basit sebut, hadis yang disebut tentang Najd tadi riwayat Imam Bukhari. Siapa yang mensyarah Imam Bukhari dulu? Antaranya ulama namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia yang mula syarah. Dia belajar daripada sahabat Nabi yang dengar hadis tu, dia bagi tahu. Jadi kita ambil syarah dia, bagi tahu macam mana Najd ni apa dan sebagainya. Bukan kita hari ni suka-suka nak menguatkan pandangan kita atau nak melemahkan orang lain. Tapi ini pun satu isu Ustaz. Kadang-kadang ni satu fitnah juga dalam kita belajar agama ni, dalam kita bercakap, dalam kita berhujah. Ni saya tambah Ustaz, minta izin nak bagi tahu masyarakat kita. Kadang-kadang kita bila nak berhujah, bila kita nak bercakap ni, memang dah orang nampak tujuan kita, niat kita ni, kita nak menghujum pada orang lain, kita nak mengenakan puak yang kita tak suka dekat dia, ataupun kita nak menaikkan supaya orang nak terima kita sahaja. Ini pun satu isu Ustaz. Jadi mudah-mudahanlah Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan pelihara dalam masyarakat kita. Jangan kalau boleh ada niat-niat yang seperti itu berleluasa dalam masyarakat kita. Akhirnya dia jadi bermusuh, akhirnya dia jadi lebih banyak perpecahan tadi. Baik Ustaz, ni ada satu soalan, mungkin agaknya saya rasa soalan terakhir kot kita nak jadikan pada malam ni. Walaupun ada soalan saya nak ambil ni Ustaz, ni tentang ada kaitan dengan masalah ahli ilmu, kematian ni. Adakah dengan kematian ulama-ulama mengambil orang-orang tidak berilmu juga merupakan fitnah akhir zaman? Mungkin Ustaz boleh beri ulasan. Memang jelas dalam hadis Nabi kata, innallaha yantazi'u ilman. Allah Ta'ala akan cabut, angkat ilmu ini. Dengan apa? Bimautil ulama. Dengan matinya ulama. Cuma kita tak boleh nak katakan bila mati ulama tak ada lagi orang lain. Ada. Karena hadis ni kena pasang dengan satu hadis lagi, walan tazala hazil ummah. Dalam hadis panjang dalam Bukhari yang diriwayat oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, hadis Nabi sebut, man yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin. Mana-mana orang yang Allah nak bagi kebaikan, maka diberi kefahaman dalam agama. Kemudian ada itu sebut walan tazala hazil ummah, akan sentiasa ada di kalangan umat ini qaimatan ala amrillah, orang yang akan menegakkan agama Allah Ta'ala. Cuma ada kalanya yang timbul ulama besar ini di negeri ini, ada timbul di kawasan ini, ada timbul mungkin masyhur di Mekah, masyhur di Madinah, ada ulama-ulama di Iraq. Kalau kita tengok hari ini kita hadis, orang yang khidmat kepada kita hadis ada di Iraq, ada di Syam, di Syria, ada di tanah haram. Tapi mati itu nak cari seorang lagi ganti agak sukar. Tapi akan ada. Bukan di sinilah. Contohnya, mungkin kita di kawasan kita ni, kalau mati tuan guru kita, syekh kita besar, tak ada lagi orang. Tapi bukan makna hilang terus. Mungkin ada di Malaysia, mungkin ada di Indonesia, ada di tanah Arab. Tak akan, Islam itu tak akan pupus begitu saja selagi adanya laila wan nahar, adanya siang dan malam ini. Nabi sebut akan ada zahirin al-haq, orang yang akan membela kebenaran. Jadi di sinilah Imam Nawawi rahimahullah taala ketika syarahkan hadis ini mengatakan bahawa orang yang membela agama itu terdiri daripada pelbagai golongan. Ada ulama fiqh, dia ni kerja dia ijtihad, mengeluarkan hukum yang baru. Ada ulama hadis, kerja dia mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagi petang siang malam duk sebut ini hadis yang sahih, ini yang dhaif, ini yang maudhu', ini yang tak betul. Orang ada orang yang kerja dia bekerja berjihad,
Ada orang yang berdakwah, ada orang yang masuk dalam hutan sampai 2-3 bulan dalam hutan semata-mata nak dakwah, orang-orang asli di pendalaman. Jadi semua orang ini, kata Imam Nawawi, termasuk di kalangan qaimatan ala amrillah, orang yang menegakkan agama Allah. Jadi kita tak boleh nak jadi satu atas orang, tak boleh jadi dia ramai. Jadi alhamdulillah agama ini masih ada lagi orang yang membela sampai pada hari kiamat akan ada. Sebagaimana ada setengah riwayat menyebut ummati kal ghais, umat aku ini seperti hujan. Tak tahu kebaikan tu, hujan ni kebaikan turun tu di awal ke di akhir, kebaikan tu di awal ke atau di akhir. Jadi kalau kita awal, kita ambil air yang awal je lah, yang akhir lepas tak tahu di mana. Jadi umat Nabi SAW ini, lepas daripada Nabi, para sahabat, tabi'in, kemudian lepas pada itu mari ulama-ulama yang besar, mari di zaman kita hari ini banyak lagi ilmu-ilmu khidmat kepada agama ini yang tak habis-habis. Tak sudah. Mungkin mari daripada zaman lagi pula orang khidmat kepada agama ni dalam sudut lain pula. Sekarang ni melalui internet, melalui apa, semuanya ada. Jadi para jemaah sekalian, di zaman fitnah yang ada hari ni, sama-samalah kita lengkapkan diri kita dengan ilmu, maklumat. Satu lagi yang saya rasa mungkin tak ada soalan. Boleh terus. Satu lagi di zaman fitnah, tuan-tuan dan puan-puan yang suka pergi belajar ilmu, kita belajar ilmu ni nak mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Satu, nak memahami apakah tuntutan agama ke atas kita. Satu lagi, jangan lupa ilmu yang besar, ilmu yang diajar oleh Nabi SAW, ilmu al-ukhuwah, ilmu persaudaraan Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun, orang Islam itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, damaikan di antara dua. Jadi kalau kita pergi masjid, naik ustaz, assalamualaikum ceramah, baca 1-2 hadis, kutuk orang, maki orang, hentak orang, assalamualaikum, balik pergi cari ustaz lain yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kaedah besar. Hari ini fitnah besar. Kadang-kadang setengah orang ni memang kerja dia dah kutuk orang, maki orang, sesakkan orang. Kita saja betul? La. Kita nak menyatakan orang itu salah, bawa hujah. Bawa hujah masing-masing, tidak menjadi masalah. Tapi kalau dengan cara kutukan, sehingga masjid kita menjadi tempat maki hamun, tempat mencerca orang, kita mengatakan ini bukan agama. Ada satu cerita diriwayatkan daripada Abdullah bin Mubarak ataupun lain ulama salaf. Ada seorang ni mari cerca orang lain depan dia. Dia pun tanya, kamu pergi berperang dengan Rom? Tak. Kamu pergi berperang dengan Farisi? Dia kata tak. Kamu berperang dengan puak Majusi, puak kafir? Tak. Dia kata, Masya Allah, semua kafir atas dunia selamat daripadamu kecuali saudara kamu orang Islam yang tak selamat. Ini berlaku ke tidak? Orang yang bukan Islam relax ya, tak pernah dimarah, tak pernah di itu. Tapi yang kenanya saudara-saudara kita orang Islam. Maka para jemaah sekalian, kita ambillah pendekatan al-islah, mendamaikan di antara sama-sama orang Islam. Kalau ada perbezaan, ada percanggahan maklumat, ada percanggahan pendapat, kita boleh jalsah. Tidak salah untuk kita berbincang dengan cara baik. Hatu burhanakum, masing-masing bawa hujah. Kalau kata ini hujah dia, ini amalan saya, ini hujah. Mana hujah? Quran mana? Hadis Nabi mana? Huraian para ulama-ulama besar dalam bidang hadis mana? Kita dengar. Jadi masyarakat boleh dengar, dan masyarakat boleh membuat penilaian dan memilih manakah yang kita nak jadikan agama itu. Sebab agama ini mari daripada Allah, mari daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah para imam-imam besar hadis mengatakan al-isnadu minad-din. Sandaran ambilan agama kita itu termasuk dalam ajaran agama. Jadi kalau kita kata mari mana, tak tahu mana, jumpa-jumpa gitu ya, mari dalam mimpi saja, lah itu bukan hujah yang boleh kita buat hujah. Jadi para jemaah sekalian, itulah saja saya rasa yang kita patut kita ambil di zaman fitnah ini. Karena fitnah zaman kita ini bukanlah seberat. Yang ada gambar adalah hadis
Nabi mengatakan akan datang satu masa orang duduk lebih selamat daripada orang berdiri, orang berdiri lebih selamat daripada orang berjalan, orang berjalan lebih selamat daripada orang berlari, kerana fitnah masa itu terlalu dahsyat. Alhamdulillah, walaupun fitnah zaman hari ini agak berat, tapi kita masih lagi boleh salat, masih lagi boleh berpuasa, masih lagi boleh bina masjid. Walaupun masjid kita di sini saja dipahamkan hasil daripada kutipan orang ramai, sepatutnya itulah. Jangan serahkan masjid ini kepada orang yang berkuasa bagi duit, sebab tak adalah peluang kita nak pahala. Kan galakkan daripada Nabi SAW. Nabi kata, man bana masjidalillah, siapa dia bina masjid kerana Allah Ta'ala, walau kamafhasi qata, walaupun sebesar sarang burung. Sarang burung ni besar mana? Satu kaki ada, satu kaki setengah meter. Sarang burung. Nabi kata walaupun sebesar sarang burung, banallah, Allah Ta'ala akan bina mahligai dalam syurga. Jadi tuan-tuan, nak mahligai besar ke kecil? Nak mahligai kita dalam syurga besar ke kecil? Banyakkan sikit sumbangan. Jangan bagi yang sikit tak. Oh, tak apa, dia kata malam ni bawa sikit, esok sambung lagi. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kita masih ada peluang. Nombor akaun ada tertera kat situ, masuk je senyap-senyap. Pasal itulah saya tengok hari ni ramai orang sungka bagi sumbangan melalui akaun. Bila kita tanya dia, boleh tak bagi nama nak hantar resit, dia jawab terima kasih. Tak mau declare, kerana nak ambil hadis yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis 7 golongan orang yang boleh dicalonkan duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Siapa? Seorang yang bersedekah, tasaddaqah, sedekah secara rahsia, tangan kanan dia beri sehingga tangan kiri dia tak tahu, seolah-olahnya begitu, rahsia. Jadi kita cuba rahsiakan sedekah kita. Jadi bina masjid. Saya seronok tengok, di antara yang saya seronok di Singapura ini, bukan nak puji sebab Ustaz Jamal ada sebelah, dah seronok pengurusan masjid kita. Suka, lengkap, ada dengan kelasnya, ada dengan ni, ada dah bangunan cantik tu satu masalah lagi. Jadi kita punya tempat, kalau boleh kita berebut masing-masing nak menyumbang. Masjid Haram Mekah tu para jemaah, kalaulah dibuka tabung untuk bina Masjid Haram, saya ingat juta-juta satu hari masuk. Siapa tak nak bina Masjid Haram? Tapi tak ada rezeki kita hari ni, tak ada rezeki. Pihak pemerintah hari ni dia bina dengan duit yang Allah Ta'ala hasilkan melalui minyak mereka, dia bina. Jadi kita di sini ada peluang, ambillah peluang yang besar, kita bina masjid. Sebab cuba tuan-tuan fikir, harta yang kita cari hari ni banyak ke sikit? Banyak, daripada 6 pagi balik pukul 6 petang, 12 jam cari. Harta ni yang paling baik, jadi hak kita ke jadi hak orang? Harta kita ni nak suruh jadi hak kita ke nak jadi hak orang? Mesti nak jadi hak kita kan? Nak jadi hak kita macam mana cara dia? Nabi sebut dalam hadis, bila mati anak Adam, putuslah amalan, kecuali 3 perkara. Sedekah jariah. Amanah sedekah jariah, sedekah yang berterusan pahala dia. Di antaranya bina masjid, bina surau, bina majlis-majlis tempat-tempat pengajian ilmu, kita bina. Jadi tuan-tuan balik fikir malam ni, anak besar dah kerja dah ada rumah dah, ada kereta dah, ada isteri, ada suami dah, anak. Jadi apa aku nak buat lagi dengan duit yang banyak? Nak buat apa? Nak bawa dalam kubur ke tak nak bawa? Kan nak tinggalkan, jadi nak perkayakan lagi anak-anak yang ada. Oh, dia kata mereka dah kaya, aku yang miskin. Banyakkan sikit sedekah. Jadi balik fikir, bincang dengan isteri kat sebelah sambil-sambil nak tidur, letak tangan atas dahi. Kita ni nak kaya ke nak miskin? Nak banglo besar ke kecil dalam syurga? Nak yang besar. Tambahkan lagi. InsyaAllah kita boleh siapkan bangunan kita ni dengan masa yang dekat, insyaAllah. InsyaAllah. Barakallah fiikum. Alhamdulillah. Satu penutup yang saya rasa sangat bersesuaian dengan suasana kita di dalam majlis pada malam ini, untuk Masjid Haji Yusof, dan juga insyaAllah untuk masjid kita, Masjid Darul Ghufran, yang mungkin tak lama lagi akan ada
seperti yang Dr. Basit sebut tadi. InsyaAllah mungkin sampai masanya nanti, sekali lagi kalau dengan izin Allah ada kelapangan, Dr. Basit boleh bersama-sama, kita akan buka lebih peluang juga untuk masyarakat kita di Tampines ini untuk bersama-sama membangunkan masjid kita yang baru, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan, saya kira memandangkan masa dah agak lewat sekarang ni, saya rasa, dan Dr. Basit pun esok pagi ada majlis lain persiapannya. Kita berpada dengan apa yang telah kita dapat tadi, yang cukup banyak daripada pesanan, daripada tips yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan malam ini, sebagaimana tadi Dr. Basit sebut, Nabi pun SAW banyak membawakan suatu analogi ataupun suatu perumpamaan hujan tu sebagai satu perbandingan masyarakat, kebaikan, rahmat, ilmunya. Dan kebetulan kita pun, bumi kita termasuk malam ni ditimbah hujan, Ustaz. Mungkin sebab kerana Dr. Basit datang. Itu jangan Ustaz, tak boleh. Ada orang setengah macam tu. Ni doktor ni, Tok Syekh kita datang, hujan rahmat turun. Boleh Ustaz? Tak boleh kot. Tak boleh, insya-Allah. Tapi yang pentingnya hujan tu turun rahmat. Jadi hujan bila turun subur. Jadi kita harap hujan ni suburkan hati kita, segarkan iman kita, tambahkan ukhuwah sesama kita, insya-Allah. Inilah yang amat saya rasa kita semua kita harapkan. Semangat pada malam ini, kesegaran iman, kesuburan ilmu yang ada, mudah-mudahan kita kembangkan dan kita hubungkan sesama kita, insya-Allah. Jadi sebelum kita tutup majlis pada malam ini, saya rasa kita minta insya-Allah Dr. Basit kita untuk baca sedikit doa lah. Doa, mudah-mudahan doa orang yang musafir, doa orang ahli ilmu. Kita minta mudah-mudahan supaya Allah Subhanahu Wa Taala akan buka lebih banyak pintu rahmat, pertolongan untuk kita, insya-Allah. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, amin, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma hdina wa ahlina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya wasrif 'anna sayyi'aha fa innahu la yasrif 'anna sayyi'aha illa anta ya rabbal alamin. Allahumma أعصمنا وأهلينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعصمنا وأهلينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعصمنا وأهلينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. واستر علينا وعلى عليهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal taqabbal Allah minkum taqabbalaka. Baik, insya-Allah tuan-tuan kita tangguhkan majlis kita, mudah-mudahan dengan izin Allah ada peluang akan datang kita bersama-sama dalam majlis seperti ini, dan kita tutup dengan tasbih kafarah subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qulu qawli hadha astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.